Dah start ke ni? Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Cakap Channel. Nama aku I dan kisah benar seram malam ini bertajuk Jiwa. Sebelum tu, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kisah benar malam ni aku kutip daripada abang aku sendiri melalui kawan dia yang mempunyai satu tim profesional yang mana mencari hantu-hantu ataupun benda-benda supernatural kat Malaysia ni. Sebelum tu aku minta maaf sebab dah lama tak upload. Macam biasalah, manusia kita ada kehidupan yang kita perlu laksanakan. Tiba kan. Tanpa buang masa, mari kita start cerita ni. Disclaimer, kepada kawan abang aku yang sharekan benda ni ataupun cerita kisah ni dekat abang aku tak pasti sama ada kumpulan ada buat YouTube ataupun apa-apa blog. Sebabnya abang aku tak mention dan dia pun dah lama tak contact orang tu. Last contact adalah tahun 2016, iaitu pada tahun dia ceritakan kisah ni dekat abang aku. Tapi for as long as I know, setahu aku, kalau ada apa-apa persamaan yang mana penonton yang tengok cerita ni ataupun memang kawan abang aku sendiri yang tengok cerita ni yang mana dia tak tahu sama ada aku adalah adik kepada abang aku tu, aku minta maaf sebab aku ceritakan kisah ni yang mana kalau kisah ni dah di-upload dekat YouTube dia ataupun mana-mana media sosial dia, aku minta maaf sebab aku ambil cerita ni. Tapi aku tak ambil directly daripada orang tu, which is daripada POV abang aku lah. So kena ingat kisah ni dah lama. So kalau ada apa-apa perbezaan ataupun persamaan daripada kisah yang betul-betul terjadi, aku minta maaf awal-awal. Okey, kenapa tajuk dia Jiwa? Mari aku terangkan. Kisah ni bermula apabila tim profesional, macam kiranya macam tim seekers lah, macam cari-cari hantu tu kan. Abang aku cakap lebih kurang 20 orang. Tim dia memang ramai dan semuanya adalah ahli-ahli yang profesional dalam bidang ni. Maksud aku profesional tu maksudnya ada dalam tim diorang tu ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang pandai dalam benda ni. Dan sebab tu diorang berani untuk cari. Dan seperti tim-tim pencari supernatural yang lain, diorang akan cari satu tempat yang mana agak keras dan letakkan kamera-kamera diorang kat situ untuk dapatkan penjelmaan yang berlaku. Diorang ni ada jumpa satu tempat ataupun satu bangunan kerajaan di Rawang, Selangor, yang mana aku tak pasti tempat dia kat mana. Abang aku cakap dia ada mention tempatnya exactly kat mana, tapi abang aku cakap kalau boleh blurkanlah tempatnya kat mana. Dan abang aku pun sekarang dah tak ingat. So aku ceritakan ni daripada POV 100% daripada abang aku yang aku baru dengar malam tadi. Okay, kisah bermula apabila diorang berjaya dapatkan persetujuan daripada pihak-pihak yang sepatutnya. Sebab tempat ataupun bangunan yang diorang nak pergi ni memang sangat keras lah orang kata, dan ia adalah bangunan kerajaan. So banyak paperwork yang perlu dilaksanakan untuk dapat pelepasan untuk masuk ke tempat tu. Malam kejadian, perjalanan pergi ke tempat tu, alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Dalam 20 orang tu, diorang pergi ke tempat tu pada malam hari dan set up kamera-kamera diorang dekat beberapa tempat ataupun kawasan dan bilik dekat dalam bangunan tu. Bangunan ni dalam 3 ke 4 tingkat. So memang banyak tempat-tempat yang boleh dieksplor sebenarnya dalam bangunan tu sendiri. Dikatakan dekat dalam tempat tu, bilik pengarah adalah bilik yang paling keras dekat dalam bangunan tu. Sejarahnya aku tak pasti kenapa bangunan tu berhantu. Bayangkan bangunan kerajaan, maksudnya kerajaan yang naik ke tempat tu, tapi bangunan tu ditinggalkan, mestilah sebab yang sangat menakutkan. Macam salah satu tempat di, aku tak ingat nama dia, hutan batu dekat mana, Lubuk Beringin, aku tak pasti nama dia. Tapi tempat tu pun memang dinaikkan oleh kerajaan sebab tempat tu macam haunted, lepas tu tak strategik, dan tempat tu sehingga sekarang diabaikan dan dinamakan hutan batu sebab ada beratus unit rumah yang ditinggalkan walaupun dalam keadaan baik, sebabnya dia tak strategik. So sekarang ni tempat tu memang penuh dengan hutan lah. Bukan itu cerita lain. Okey, tak ada kaitan dengan cerita tu, itu cuma contoh ataupun metafora sahaja. So back to the story. Malam kejadian, diorang ada bawa beberapa sukarelawan, macam tim seekers tu, ada 3 orang sukarelawan.
2 perempuan dan 1 lelaki. Diorang memang suka rela nak masuk tempat tu dan duduk dekat salah satu bilik itu sorang-sorang sambil pegang alat-alat yang diorang sediakan lah. After diorang selesai set up segala kamera dekat pelusuk tempat tu yang mana macam strategik, diorang letakkan 1 sukarelawan di bilik pengarah, 1 sukarelawan di salah satu bilik yang lain bersama dengan 1 sukarelawan yang lain. So sekarang ni ada 3 bilik yang berbeza dengan 3 orang yang berbeza. Dipendekkan cerita, lelaki sukarelawannya seorang ni tak tahan tau duduk dalam salah satu bilik tu, dan dia dah pun give up 10 minit pertama apabila masuk berseorangan dalam bilik tu. Okay, tak apa. So tinggallah 2 orang sukarelawan dalam bilik pengarah 1 dan 1 lagi bilik. Dua-dua orang ni perempuan tau. Serius aku cakap, perempuan sukarelawan ni memang berani gila. Dah lah perempuan, lepas tu pergi cari hantu sorang-sorang dalam bilik tu. Memang ada team, tapi diorang nampak kat kamera je. Apa-apa jadi kau tanggung dulu, macam tu kan. And that's how it started. Beberapa minit berlalu dan ahli-ahli tim yang lain ada berada di tingkat bawah, di mana segala persiapan kamera ada di situ. Dan diorang tengok setiap rakaman live dengan teliti dan memeriksa keadaan-keadaan sukarelawan tu. Tak lama, 30 minit pertama, tiba-tiba perempuan sukarelawan dalam bilik pengarah tu, kita namakan dia Hana, dan 1 lagi bilik kita namakan dia Siti. Oh, sebelum tu aku lupa, waktu diorang nak masuk ke dalam tempat tu, ada seorang guard yang jaga tau dekat tempat tu. Dan guard tu mati-matian tanya diorang, betul ke korang nak buat dekat tempat ni? Sebab memang dah banyak sangat aktiviti yang berlaku yang boleh mengakibatkan kemalangan jiwa ataupun benda yang bukan-bukan. Sebab tempat tu memang sangat-sangat keras. Guard tu sendiri tak akan masuk dalam bangunan tu. Dia cuma menjaga dekat kawasan luar bangunan tu setiap malam. Dia pun tak berani nak masuk. So dia dah warning awal-awal dekat dorang. Tapi biasalah, untuk mendapat footage ataupun video yang baik, kita kenalah ambil risiko dalam apa-apa benda sekalipun kan. Dan diorang pun ada dapat approval daripada pihak tertentu. So rugilah kalau tak masuk kan, atas sebab warning je. Tapi tu kan warning semata-mata yang bodoh-bodoh je. Memang orang tu tahu tempat tu, memang semua orang tahu tempat tu memang macam tu. Okay, 30 minit pertama baru just tak tahu, tiba-tiba Hana yang berada dalam bilik pengarah tu menjerit dengan sangat kuat. Lepas tu bila diorang semua dah kena panik, sebab tiba-tiba Hana ni menjerit. Dia habis menjerit, satu bangunan tu blackout. Actually bukanlah satu bangunan tu, sebab yang ada elektrik dekat kawasan dorang je sebenarnya. Bangunan tu memang dah tak ada elektrik. So dalam beberapa minit dorang cuba elokkan balik peralatan dorang tu. So kita tak tahu apa yang berlaku dekat Hana dengan Siti sepanjang blackout tu berlaku. Even tak lama, beberapa minit je, tapi diorang tengah struggle nak buka balik semua kamera and stuff. Bila akhirnya diorang berjaya hidupkan balik semua peralatan elektrik tu, Siti yang berada kat bilik lagi 1 dah tak ada dekat tempat asal dia. Dengan kata lain, Siti hilang. Hana masih di situ, tapi Siti dah tak ada. Hana memang berada dekat situ, tapi dia macam dah meracau-racau. So beberapa orang tim dorang, 2 orang pergi kepada Hana, 2 orang pergi kepada Siti untuk tengok keadaan dekat situ. So bila diorang dapat si Hana ni, diorang bawa ke tempat dorang. Hana ni dah meracau-racau, dah macam kena rasuk. So diorang menggunakan kepakaran yang diorang ada dalam ahli tim dorang, yang mana ada ustaz-ustaz tu, diorang cuba pulihkan balik Hana. Dalam masa yang sama, 2 orang lagi pergi ke arah Siti, yang mana memang dah tak ada sebenarnya Siti dekat situ. So bila diorang sampai dekat bilik yang Siti sepatutnya berada tu, diorang tengok kiri kanan atas semua. Sebab kan tempat tu kan memang keras. So manalah tahu Siti tu tanta dah menaik panjat ceiling kat dinding, sebab tu tak nampak dekat kamera. So dia tengok-tengok atas, dia tengok keliling, memang bilik tu kosong. Memang tak ada langsung kelibat Siti yang sepatutnya ada dekat situ. Diorang pun risaulah, sebab apa-apa pun jadi, itu adalah seorang manusia yang bernyawa. So kalau apa-apa yang jadi, memang masalah. Walaupun itu sebenarnya adalah risiko yang diorang tahu bakal terjadi, tapi selama diorang buat aktiviti ni, memang tak ada sesiapa pun yang hilang. Itu baru 30 minit tau berada kat tempat tu. Benda tu terjadi selepas blackout. Maksudnya beberapa minit je Siti tu boleh hilang. Padahal
Abang aku cakap, bilik yang diorang masuk tu, bila diorang dah seorang-seorang dekat dalam tu, bilik tu diorang kunci daripada luar tau. Maksudnya orang dalam tak boleh keluar. Siti dan Hana tak boleh keluar daripada bilik tu, melainkan diorang sendiri yang buka kunci daripada luar. Means ia tak possible langsung, mustahil kalau Siti dengan Hana tu tiba-tiba tak ada dalam bilik tu. Tapi sekarang ni Siti hilang. Bilik tu bukan besar mana pun, hanya sebuah bilik, bukan dewan. So salah satu ustaz dalam dorang punya tim ni masuk bilik mana tadi tempat Siti duduk, dan dia pun baca-bacalah apa yang patut mengikut kepakaran dia. Lepas tu dia pun pandang, lepas tu dia pun bagi tahu dekat tim lain, This is bad guys. Ini tak bagus. sebabnya korang tahu kenapa? Korang, aku rasa Siti dah tak ada dalam bangunan ni. Dia cakap macam tu. Daripada kepakaran yang dia ada, dia kesan Siti memang dah tak ada dalam bangunan tu. Bukan dalam bilik tu tau, dalam bangunan tu. So lain semua dah petak lah, dah risau lah. Dah betul kan? Takkan lah. Kita tak nampak dengan mata kasar tau. So ahli tim yang lain berpecah dan cari Siti dalam bangunan tu. Semua bilik diorang masuk, cari Siti. Kat mana Siti berada. Dalam masa yang sama, Hana dah makin pulih, maksudnya dah tak kena rasuk, dan diorang letak dia dalam kereta ataupun van, dan adalah tim yang jaga si Hana ni. So dia cari si Siti ni satu bangunan, memang tak ada langsung. Semua dah berpecah dan cari, memang tak ada. Bangunan tu kosong tanpa jejak si Siti yang hilang dalam beberapa minit blackout tadi. Diorang tunggu juga tau, dalam beberapa minit lagi ikhtiar untuk cari si Siti ni. Tapi malangnya malam pun berlarutan, dan makin lama tempat tu makin ada satu rasa unpleasant, rasa yang tak sedap kalau diorang lama-lama duduk dekat situ. So diorang decide untuk balik pada malam tu, bawa Hana dan tim yang lain, meninggalkan Siti yang memang tak ada kat dalam bangunan tu. 3 hari berturut-turut diorang datang balik dekat bangunan tu untuk cari Siti tau. Memanglah dia sukarelawan, tapi anak orang kan, manusia yang hidup hilang tiba-tiba, kan benda tu jadi benda serius. Finally, pada malam ketiga, diorang jumpa Siti. Selepas ikhtiar macam-macam, dan akhirnya diorang jumpa Siti bukan berada dalam bangunan tu. Sebelum pergi ke bangunan tu, ada satu roundabout kecil sebelum masuk dekat tempat tu. Diorang jumpa Siti yang dah tak macam Siti dekat tengah-tengah roundabout sebelum masuk dekat bangunan tu. Selepas 3 hari, Siti waktu diorang jumpa tu, Siti diam aja. Dia tak mengangguk, dia tak menggiling, dia tak bersuara macam Siti yang sepatutnya Siti. Tapi Alhamdulillah diorang jumpa dia selepas 3 hari, dan diorang pun bawa balik dan pergi berubat. Kawan abang aku cakap, kisah ni yang paling tragik yang pernah berlaku sepanjang pengalaman diorang buat aktiviti-aktiviti paranormal ni. Dan tempat tu memang serius keras. And untuk pengetahuan korang, cerita ni tak habis kat sini tau. Sebab Siti dengan Hana, salah satunya mentally ill. Maksudnya dia dah tak betul, dia dah tak waras. Sebabnya abang aku tak ingat, so aku pun sampaikan benda yang memang aku dapat 100% daripada abang aku lah. Ending cerita ni, salah satu daripada sukarelawan tu, Siti ataupun Hana. Kan Hana dirasuk dan Siti pula dihilangkan oleh benda tu dan dijumpai selepas 3 hari. Salah seorang daripada dorang dah tak waras selepas balik daripada bangunan tu. Dia macam akan teringat-ringat, akan rasa macam asyik nak pergi je dekat bangunan tu tau. Dah mention je dia nak pergi dekat bangunan tu balik. Dia dah tak seperti dia yang dulu. Dan salah satu daripada diorang sakit. Dia makan masa tau. Dia sakit sikit-sikit, dan selepas lebih kurang bertahun lepas tu, dalam 3 tahun lepas tu, salah seorang daripada diorang meninggal dunia. Adakah itu kebetulan ataupun memang waktu dia dah sampai? Itu kita tak pasti. Ending dia sangat tragik lah, sebab seorang meninggal dan seorang dah tak waras. Kisah ni agak sedih ya sebenarnya, sebab semua orang tahu risiko yang bakal dihadapi. Tapi yelah, benda kalau nak jadi, jadi je. Aku minta maaf kalau ada apa-apa penyelewengan ataupun benda yang tak betul. Kalau salah satu daripada penonton Intai Jagat channel ni adalah kawan abang aku yang menjalankan aktiviti tu, which is impossible lah, macam agak mustahil. Sebabnya channel aku ni kecil je kan, mana tahu diorang dah ada channel lagi besar ke apa ke kan, mana tahu in future diorang nak collab ke kan. Tapi aku dah ambil salah satu kisah diorang, so diorang nak collab ke, aku tak pasti ni curi kot. Sebabnya aku dapat daripada abang aku. Itulah, komen pendapat korang kat bawah
Aku cuma sampaikan apa yang aku dengar daripada abang aku. Aku tanya abang aku, adakah tim dorang sampai sekarang masih lagi beroperasi? Dan abang aku cakap, abang aku tak pasti sebab memang dah lama tak kontak dorang. Dan cerita ni abang aku dapat memang daripada tim tu sendiri. Maksudnya bukan daripada telinga orang lain. Memang tim tu sendiri, salah satu daripada ahli tu bercerita dekat abang aku kisah yang terjadi ni dekat salah satu bangunan di Rawang, Selangor. Aku sebenarnya Google juga tahu bangunan-bangunan ataupun tempat yang berhantu dekat Rawang. Aku tak tahulah aku dah jumpa ataupun aku tak jumpa sebenarnya. Sebabnya tak tahu kan nama dia mana. Dan aku rasa lebih elok lah begitu. Kalaulah cerita ni bukan berada dekat Rawang ataupun memang sepatutnya berada dekat tempat lain, tapi memori abang aku dah berkecamuk dan tiba-tiba jadi dekat Rawang, itu aku minta maaf awal-awal. Sebabnya ini daripada memori orang kan. It could be wrong, it could be right. Dia boleh jadi salah, dia boleh jadi betul. Tapi cerita dia memang macam tu. Diorang pergi kat bangunan berhantu tu, end up seorang meninggal dan seorang jadi tak waras. Dan tim diorang sekarang dah berpecah lah kiranya. The last time abang aku contact dorang is waktu tu dorang dah berpecah lah kiranya. Sebabnya kan tim dorang ramai dan masing-masing ada kerja dan life masing-masing. So tak boleh buat selalu lah aktiviti tu. Even kalau dorang buat, dah tak buat sekerap main dulu. Aku minta maaf kalau salah. Tapi itu daripada apa yang abang aku cakap. So terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang tengok channel aku daripada awal sampai last. Walaupun aku mengarut ke, walaupun aku cakap panjang-panjang bebel ke, terima kasihlah banyak sebab dengar. Dan aku minta maaf kalau korang dengar bunyi kipas. Sebabnya aircon aku tak boleh buka sekarang ni. So aku kena buka kipas je. Kalau aku tak buka, memang aku berpeluh-peluh lah sekarang ni. So minta maaf kalau ada bunyi kipas. Dan minta maaf juga kalau ada salah silap daripada perkataan aku dalam video ni. Pada mana-mana pihak aku minta maaf. Dan betul-betul terima kasih kepada subscriber aku daripada mana-mana platform yang korang jumpa aku. Terima kasih kerana stay dengan aku sampai sekarang. Next video aku akan cerita pengalaman abang aku sendiri pergi ke rumah Mona Fendi dan juga beberapa tempat haunted dan pengalaman dia sendiri yang dirakam daripada kamera Nokia zaman 2016. Teka-teki intai jagat wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum.